Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Wasalan, Farid Misbah, Wan Syazwan, Nurliza Idrus, Top Fan, Nas Ahmad Zaki, Haja Hamidah, Fatin Ami, Eni, Suhaila Muhammad Yusof, Nas Ahmad Zaki dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Saya tengok tuan-tuan ni begitu tekun datang. Antara yang mula-mula as-sabiqun al-awwalun, yang selalu datang mula-mula dalam kuliah saya ni. Saya rasa saya nak bagi hadiah lah kepada tuan-tuan yang begitu committed ni. Saya minta tolong kepada Zazan Travel untuk mengenal pasti siapa yang sentiasa berada dalam top 10, selalu berada dalam top 10 ni. Saya nak kenal pasti. Saya nak bagi hadiah sebuah buku istimewa tuan-tuan di mula kat saya. Buku ni hadiah daripada teman saya, moga ada manfaat padanya. Beliau minta untuk doakan kepada buat ibu ayahnya. Buku yang saya maksudkan adalah buku Azkarul Azkar, kemuliaan doa. Kemuliaan zikir dan doa oleh Imam As-Suyuti. Karangan ni berusia lebih daripada 700 tahun, lebih daripada 500 tahun, oleh Imam As-Suyuti, seorang ulama tunggak besar dalam mazhab Syafi'i yang berasal daripada Asyut di Mesir. Jadi siapa yang rajin, yang sentiasa berada dalam top 10 yang nak dikenal pasti, saya minta tolong pada Zazan Travel untuk kenal pasti mereka ni dan hantar buku ini hadiah daripada teman saya. Nak tak? Jadi siapa yang rajin datang top 10 sentiasa berturut-turut dalam masa 5 hari mulai esok akan dapat hadiah buku ni. Baik tuan, terima kasih. Pada malam ni saya akan bawa kupasan ayat berkaitan dengan, masih lagi dalam isu berkaitan dengan kewajipan menunaikan amanah dan keadilan dan seterusnya, kewajipan mentaati Allah dan Rasulnya, dan bagaimana kisah seorang sahabat yang telah pun menyuruh pengikut-pengikutnya untuk masuk dalam api yang dinyalakan. Apakah respon Rasulullah terhadap peristiwa itu? Kerana beliau berpegang kepada ayat kena taat kepada pemimpin sepenuhnya. Bagaimana kedudukan ketaatan seperti itu, nanti saya akan jelaskan. Dan begitu juga saya nak bawa kepada tuan-tuan dalam pertemuan pada kali ini tentang amanah yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada para sahabat, iaitulah pemegang setia kepada kunci Kaabah. Tuan-tuan tahu tak, kunci Kaabah tu dipegang oleh satu kabilah saja. Siapakah mereka ni? Apa keistimewaannya sampai Allah Taala menetapkan perintah untuk dipegang kunci itu hanya oleh mereka saja, bertuah hanya mereka kan tuan-tuan. Nanti saya nak cerita dalam kuliah ni. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, stay bersama dengan saya daripada awal ke akhir insya-Allah. Kesian saya penat-penat buat research. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan keluar duduk, stay kat sini. InsyaAllah ni majlis ilmu. Walaupun kita tak berada di satu tempat, tapi insyaAllah malaikat menaungi kita, malaikat mendoakan kita, InsyaAllah. Jadi buka kuat-kuat biar ahli keluarga semuanya dapat dengar dan sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di tempat lain tentang kepentingan untuk memahami Al-Quran. Alangkah ruginya kita hidup di dunia tak memahami Al-Quran. Jadi perkara-perkara ini akan saya bawa untuk tuan-tuan dalam kuliah pada kali ini. Yang pertama tadi saya janjikan berkaitan dengan kewajipan mentaati perintah pemimpin. Tapi macam mana pula ketaatan kepada pemimpin ni kalau pemimpin menyuruh untuk terjun dalam api seperti berlaku dalam peristiwa pada zaman sahabat Nabi itu. Yang kedua berkaitan dengan amanah yang Allah berikan kepada Nabi untuk sampaikan kepada satu kabilah yang mana kabilah mendapat kemuliaan untuk memegang pintu Kaabah sampai ke hari ini. Artinya kalau tuan-tuan pemuka, pemimpin, ketua negara, gubernur sebuah tempat, sultan, apalagi presiden dan menteri, tuan-tuan dapat kebenaran, dapat clearance, kebenaran untuk masuki Kaabah daripada kedutaan Saudi, dan Arab Saudi mengendorsekan pengesahan tersebut. Tiba-tiba tuan-tuan sampai ke sana, keluarga yang pegang kunci Kaabah tu pula sakit perut, kena keracunan makanan. Walaupun telah diberi pengesahan oleh kerajaan Saudi sendiri sekalipun, tuan-tuan takkan dapat masuk Kaabah. Kerana yang pegang pintu Kaabah tu, kunci Kaabah tu ada satu kabilah. Nanti saya nak ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, jangan lupa buka jilid yang ketiga, muka surat 135 pada malam ni. Dan kempen satu rumah satu tafsir Munir masih lagi berjalan. Dan tuan-tuan yang bernasib baik akan dapat hadiah buku bertajuk Ya Ensiklopedia Nama-Nama Anak.
Bagi setiap pembelian order Tafsir Munir, tuan-tuan akan dapat hadiah buku yang penting ini. Bukan setakat buku untuk kelainan anak, malah dia memuatkan nama-nama tokoh, ilmuwan, cendekiawan, para ulama, para fuqaha dengan informasi tahun kelahiran mereka. Kalau ada gambar-gambar tempat mereka dilahirkan, semuanya ada dalam buku ni. Menarik ni cerita tentang Khabbab bin Al-Arat yang pernah saya cerita dahulu. Sahabat yang mulia ni yang telah memperuntukkan di depannya berapa puluh ribu duit untuk diambil oleh fakir miskin setiap waktu. Jadi bukan setakat buku nama-nama anak, tapi ada informasi, penjelasan, penghuraian terhadap satu nama yang penting untuk kita faham. Dalam ni ada lebih pada 3,500 entry. Dan begitu juga ada muatkan nama-nama murakab, iaitu nama-nama gabungan. Macam kita orang Melayu kan suka menamakan dengan nama-nama yang bercantum kan. Abdul Rahman contohnya, namakan Huda Insyirah contohnya, Jamilah Husna contoh, kita namakan dengan nama-nama seperti itu. Atif Hanan contohnya, kita namakan nama-nama seperti itu. Jadi bagaimana kedudukannya, penjelasannya. Dan bestnya buku ini juga, dalamnya menyentuh nama-nama tersebut dalam tulisan Arab dan tulisan Jawi, supaya kita tak tersilap menulis nama. Baik tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang beruntung yang mendapat kelebihan ini, jangan lupa marilah kita miliki Tafsir Munir yang sangat penting untuk rumah kita, untuk madrasah kita, untuk sekolah kita, untuk PIBG, untuk pejabat, untuk masjid, untuk surau. InsyaAllah satu rumah, satu tempat, satu tafsir yang sedang kami kempenkan sekarang Baik, ayo kita buka muka surat 135 jilid yang ketiga. Firman Allah SWT, Manhaj Hukum Islam. Tengok ada title kat sini. Manhaj Hukum Islam, melaksanakan amanah, penyampaian hak kepada yang berhak, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah, Rasul dan juga para pemimpin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Seterusnya ayat yang ke-60 pada muka surat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang beri pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu beza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, ayat ini antara lain disebut dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, bahawa Ibn Abbas berkata ini turun berikutan dengan kisah seorang sahabat Nabi. Ayat ke-69 yang dibacakan tadi turun berikutan dengan perintah seorang sahabat Nabi yang Nabi lantik sebagai Amir. Amir ni berarti Nabi mengutuskannya sebagai ketua. Ketua ni maknanya wajib ditaati. Dia akan jadi imam, dia memutuskan apa-apa keputusan sepanjang mereka keluar, sama ada dalam program ghazwah ataupun sariyah. Ghazwah ni makna peperangan, Syariah ni makna kumpulan tentera yang bertanggungjawab untuk buat peninjauan, untuk observe, untuk monitor keadaan yang berlaku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kali ni sangat penting untuk kita faham tuan-tuan. Di setengah-setengah negara maju, termasuklah Singapura tuan-tuan, mereka akan melantik pengarah ataupun director kepada JLC negara mereka. Singapura ni antara negara terkaya di dunia lah untuk tuan-tuan. Dengan pendapatan per kapitanya saja kita cerita di samping ceritakan tentang ketenteraan bahawasanya mereka ni diambil pengarah ataupun ketua pengarah kepada GLC mereka, Government Link Corporation itu biasanya diambil daripada bekas-bekas tentera, kerana kepemimpinan tentera ni memang cermat, teliti dan mengambil kira banyak aspek sebelum buat keputusan.
berbanding dengan kita tangkap muat saja jawatan-jawatan dalam JLC ni, sehingga mengakibatkan JLC kerugian kerana orang yang duduk kat situ tak ada pengetahuan perniagaan. Mungkin dia ada pengetahuan pembelajaran yang tinggi, ada MBA, ada PhD dalam business admin, tapi dia tak ada pengalaman untuk kepimpinan seperti tentera kalau kita perhatikan di Singapura. Of course ada benda yang betul, ada benda yang kurang tepat. Tapi yang menyedihkan bila kita melihat setiap kali JLC yang punya wang banyak itu pun mengalami kerugian kerana ditadbir oleh mereka yang tidak ada skill, tak ada expertise, kerana mereka hanya lahir dalam kelompok tertentu penyokong kepada pihak politik. Ni kita tegur atas dasar kita sayang, tuan-tuan. Terpulanglah kepada ahli politik, mereka senang atau tidak dengan perkara ni, kerana biasanya ahli politik akan mengambil orang-orang yang menyokong mereka untuk letak di jawatan-jawatan penting padahal tidak ada upaya. Baik, tuan-tuan ya, kalau kita lihat apa yang dijelaskan sini, bahawa Nabi SAW telah pun melantik Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ni saya pernah cerita pada tuan-tuan yang pernah dikucup kepalanya oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ingat lagi ke tak ingat? Tak ingat itu. Kisah Abdullah bin Huzafah yang diutuskan pergi menentang tentera Rom, dan akhirnya jatuh ketawanan tentera Rom, dan Rom punya pemimpin maharaja berkata kepadanya, kalau kau nak aku bagi kau separuh daripada kerajaan Kristian ini, kerajaan aku, dengan syarat kau masuk Kristian, aku kahwinkan kau dengan puteri aku yang paling cantik itu, digila-gilakan orang. Abdullah bin Huzafah saya mengatakan tidak. Kalau kau bagi semua kerajaan yang kau ada, campur kerajaan Arab, campur kerajaan yang ada di muka bumi ini untuk beri pada aku supaya aku murtad, tidak akan aku lakukan. Tahu kan kisah ni kan, saya pernah cerita dia, tuan-tuan kan. Baik, itu waktu dia sudah pun berpengalaman besar. Dia memang mempunyai kualiti sebagai kepimpinan. Jadi seawal usianya muda pun Nabi telah melantiknya untuk menjadi pemimpin tentera. Dalam satu perjalanan dia menjadi sangat marah kepada tentera yang bersama-sama dengannya, mungkin ada isu tertentu. Maka Abdullah bin Huzafah ni telah membuat keputusan menyuruh tenteranya, bukankah Allah suruh taat kepada pemimpin? Betul. Jawab mereka, ya, sami'na wa ata'na. Sekarang kumpulkan kayu api. Sebaik saja dikumpul kayu api, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia pun menyalakan api di situ dan dikata terjun semua dalam api ni. Dia begitu marah mereka. Mereka tak terjun, mereka balik ke Madinah dan beritahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bila mendengar kata-kata itu, Nabi bersabda, lau dakhaltumuha ma kharajtu minha abadan inna ta'atu fi ma'rufin. Kalau kamu masuk dalam api itu, hanguhlah kamu, hanguh, rentunglah kamu. Maknanya ketaatan kepada pimpinan ini bukan dalam perkara-perkara yang tak masuk akal, perkara-perkara bercanggah dengan syarak, kita tidak boleh taat. Kita gunakan akal kita tetap sebagai penimbang tara kepada keputusan-keputusan kita nak buat. Biasanya kepimpinan mereka tidak akan buat keputusan yang seperti itu, tapi ini satu peristiwa yang berlaku dalam detik sejarah Nabi SAW, menunjukkan kebijaksanaan para sahabat. Walaupun mereka disuruh untuk taat, tapi nampaknya ketaatan bayi buta tidak sepatutnya berlaku. Ini mengikut penjelasan dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Munir, ada dinyatakan. Selain daripada itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, peristiwa yang berlaku iaitulah Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah, tugasan untuk menjaga syu'unul hajj dan juga umrah, tanggungjawab untuk menunaikan haji dan umrah, penjagaan ibadah umrah dan haji. Hujjaj, ini orang yang melakukan ibadah haji, ia telah pun ditetapkan daripada zaman Bani Qusay bin Kilab dahulu, daripada sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diagi-agikan. Kau jaga bahagian minuman makanan, kau jaga pintu Kaabah, kau jaga kepentingan, kau jaga daripada serangan musuh. Jadi masing-masing telah dibahagi-bahagikan tanggungjawab. Maka tanggungjawab yang diberikan oleh bangsa Arab dahulu kepada satu kabilah. Nanti saya cerita lebih lanjut, tuan-tuan ni. Maka kabilah ini telah pun menerima tanggungjawab untuk pegang kunci Kaabah. Ni yang saya maksudkan tadi. Ya, jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, sebaik saja Nabi membuka kota Mekah, tapi sebelum tu saya nak sampaikan pesan penaja dahulu. Mari kita minum air sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa tuan-tuan ya, mari sama kita gunakan produk berasaskan Habatus Sauda, namanya Birkah. Birkah Habatus Sauda yang telah pun dihasilkan oleh Telaga Biru. InsyaAllah Telaga Biru cuba untuk memenuhi keperluan rohani, iaitu akal tuan-tuan, dan juga keperluan jasmani, iaitu pemakanan. Ini yang kami periksa, kami kaji, ya, kami lihat satu keperluan kepada kita untuk gunakan, terutamanya dalam suasana COVID pada hari ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap melainkan kebenaran, baginda tidak berdusta. Baginda bersabda bahawa menggunakan habat sauda ini merupakan rawatan pada semua penyakit melainkan mati. Mari kita gunakan sesama, tuan ya. Alhamdulillah, di Telaga Biru kami telah pun menghasilkannya dalam bentuk kapsul yang senang untuk intake,
makan 2 pagi 2 malam macam ni nampak ni. Tuan-tuan puan-puan, para tamu yang dikasihi dimuliakan Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kunyah, boleh telan Ada orang bertanya, ibu yang menyusukan anak boleh ke? Nabi bersabda dimakan oleh semua orang, tak ada larangan apa pun. Mudah-mudahan dengan makan menjadikan susu ibu lebih banyak. Kita yakin dengan sabda Nabi SAW, kami telah proses dalam bentuk minyak, kerana tak semua orang boleh gunakan bijirin dan tak semua orang mampu untuk minum minyak, tapi kita jadikan dalam bentuk kapsul untuk diambil. Mudahkan makanan insya-Allah. Kalau orang kencing manis boleh guna, insya-Allah Nabi SAW menyatakan dia rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Yakinlah dengan sabda Nabi SAW. Orang sakit buah pinggang boleh makan, insya-Allah boleh makan tuan-tuan. Yakinlah dengan Nabi kita SAW, kerana para sahabat yang parah dalam peperangan pulang ke Madinah, maka disyorkan untuk makan habatus sauda, mereka sembuh, seperti disebut Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan kami pun ada huraikan dalam buku bertajuk Indahnya Pemakanan dan Ubatan Islam. Zainarin, Ustaz makan bika sebelum makan atau lepas makan? Mana-mana pun boleh. Saya dah cek pada pakar-pakar pemakanan Islam. Mereka mengatakan boleh dimakan, perut kosong ke, perut ada lepas makan ke, boleh digunakan. Ya. Alhamdulillah, telan terus Nora Yunus. Okey. Ini boleh kita gunakan, dan kami di Zazan Travel perhatian dengan keadaan ekonomi yang berlaku pada tuan-tuan. Marilah sama kita berniaga benda-benda yang baik. Bukan setakat kita gunakan untuk orang keliling kita juga. Yang kami packkan 3 dapat hadiah 1. Beli 3 dapat hadiah 1. Dan di samping itu tuan-tuan juga akan dapat hadiah sebuah buku yang selalu saya sebutkan kat sini. Buku bertajuk 101 Nama-Nama Nabi SAW, karangan Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang merupakan penulis buku bestseller Kenali Rasul kita Muhammad SAW. Buku berharga RM35 ni akan dapat hadiah kepada tuan-tuan yang beli produk Habatus Sauda. Selagi stok masih ada Jadi tuan-tuan, jangan teragak-agak. Ini merupakan jaminan Nabi kita SAW. Dan kalau ada peluang, saya nasihatkan tuan-tuan, marilah kita berniaga sama Kami wujudkan program stokis, agent untuk kita berniaga benda yang baik, memberi nasihat kepada orang, insya-Allah. Baik tuan-tuan dimuliakan sekalian, kembali kita kepada perbincangan ni tadi, iaitu Nabi SAW telah pun membuka kota Mekah. Dan bila pembukaan kota Mekah, Nabi minta daripada mereka yang pegang kunci Kaabah sebagai conqueror pada waktu itu pembukaan kota Mekah. Nabi masuk dengan tawaduk yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan, sehingga ekor serban Nabi pun kena kepada haiwan tunggangan Nabi SAW. Tunduknya Nabi kita SAW, dan baginda telah bersabda, Ma qaulukum fiyya, apa kata-kata kamu pada aku? Mereka menjawab, akhun karim, ibnu akhin karim. Penduduk Quraisy yang sebelum itu menentang Nabi habis-habisan, mereka menjawab dengan penuh rasa malu dan segan, tapi tak ada pilihan. Mereka berkata kepada Rasulullah, kami kenal anda tuan sebagai seorang yang sangat mulia dan anak kepada seorang insan yang sangat mulia. Maka Nabi telah bersabda, aku berkata kepada kamu macam Yusuf alaihissalam berkata kepada abang-abangnya tak kala mereka mengenal pasti kesalahan mereka ketika berada di depan ayah dan ibu mereka. Mereka menjadi sangat malu di atas kesalahan mereka, menolak Yusuf jatuh ke dalam perigi. Maka demikian juga aku mengatakan kamu merupakan adik-beradik aku, bangsa Arab daripada suku Quraisy. Maka aku berkata kepada kamu, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua dimaafkan olehku, tiada apa-apa dendam pada hari ini. Maka ketika pembukaan kota Mekah itu, Nabi minta kunci pintu Kaabah itu untuk diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, yang memegang pintu kunci Kaabah ni adalah Bani Syaibah. Bani Syaibah, mereka merupakan satu cabang, satu tribe, satu keluarga daripada keluarga Quraisy. Nabi SAW telah minta kepada ketuanya yang bernama Osman pada masa itu untuk menyerahkan, Osman bin Talha untuk menyerahkan kunci pintu Kaabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi menerima kunci itu, datanglah Al-Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berilah kepada kami juga, kami mendapat tanggungjawab untuk pergi minum dan makan kepada orang yang datang menaikkan ibadah haji. Maka berilah kepada kami juga kunci pintu Kaabah untuk kami pegang. Maka tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, Bani Syaibah pada masa itu mereka belum masuk Islam lagi. Tatkala Nabi memegang kunci tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha, iaitu Allah SWT telah menetapkan kepada kamu
supaya menunaikan amanah, tanggungjawab, peranan itu kepada orang yang selayaknya. Maka mengertilah, fahamlah Nabi SAW bahawa tanggungjawab pegang kunci Kaabah itu tidak akan berubah. Ia tetap dipegang oleh Bani Syaibah sampai ke hari kiamat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sampai ke hari ini. Jadi berarti kalau kita lihat dalam peristiwa itu, Al-Abbas datang, wahai Rasulullah, serahkanlah kunci itu kepada kami, untuk kami sediakan minuman pada jemaah haji dan kami juga pegang pintu Kaabah ini. Tiba-tiba bila turun ayat tersebut, Nabi SAW pun memberikan kepada Uthman kembali. Nabi bersabda kepadanya, ini kunci aku serahkan kepada engkau, amanah daripada Allah, dan tidak akan ada yang mengambil kunci ini daripada engkau melainkan orang yang menderita, kata Nabi SAW. Justru sampai ke hari ini, tuan-tuan, selama 16 kurun, 15 kurun daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari ini, pintu Kaabah ini kuncinya tetap dipegang oleh Bani Syaibah. Tidak ada seorang pun yang berani mengambilnya daripada mereka, kerana Nabi telah beri amaran bahawa siapa yang ambil kunci ini daripada engkau, dia akan menerima nasib yang celaka, yang berat. Tidak akan siapa pun akan mengambil, merampas daripada kamu, melainkan dia kena hukuman daripada Allah. Maka tuan-tuan hati dan dikasihkan, ini ayat kata para ulama tafsir, contohnya Syekh Dr. Wahab Azwari dan Tafsir Munir yang ada di tangan saya, menjelaskan salah satu sebabnya turun berikutan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mungkin atas pujukan daripada Al-Abbas untuk memberikan kemuliaan itu kepada mereka. Jadi sebaik saja Nabi menyerahkan kunci itu pada Bani Syaibah, seluruh Bani Syaibah masuk Islam, tuan-tuan. Mereka sebenarnya itu menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kini bila dapat tanggungjawab itu, mereka lihat ini Muhammad SAW memanglah seorang yang adil, seorang yang fair, seorang yang memperjuangkan justice, bukan orang biasa-biasa. Tentulah kalau dia pentingkan keluarganya, tentu dia tak bagi kita pegang dah, dia berkuasa. Tapi tidak, dia menghormati keputusan yang pernah dibuat oleh datuk nenek moyang kita. Lihat, maka tidak ada pilihan kepada mereka melainkan masuk Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tengok dakwah Nabi kita, lisanul hal, dakwah dengan tindakan yang tertib dan hikmah, kesantunan yang luar biasa. Nabi SAW menjadikan kabilah itu kemudian dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun masuk Islam berbondong-bondong, semua mereka masuk Islam pada hari itu. Baik, kembali kita kepada perbincangan ini tadi. Maka Allah menjelaskan bahawa kewajipan kita dalam hidup ini adalah mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan pemimpin-pemimpin. Dan saya telah jelaskan pandangan daripada Syekh Rashid Ridha bahawasanya ulil amri ini bukan merujuk kepada kepimpinan semata-mata, bahkan dia merupakan ahlul hali wal aqdi, siapa saja yang pegang tanggungjawab, walaupun polis yang menjaga tanggungjawab, polis trafik yang mengawal lalu lintas itu, bila dia memegang tanggungjawab, kita kena taat. Kalau kita tak taat, hancur sistem yang ada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka janganlah kita bersikap zalim kepada pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Mereka merupakan golongan profesional. Jangan kita pergi ke hospital, kita maki hamun orang ke hospital itu, mentang-mentang kita berada pada kedudukan yang tinggi, kita ada title-title tentu. Jadi ini adalah sifat yang berlawanan daripada kehendak Allah SWT dalam ayat yang dimaksudkan ini. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, tanggungjawab ini juga dimainkan dalam satu hadis riwayat Tamim Dari yang merupakan hadis sahih, iaitu daripada Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah menasihati. Hari ini cara nak menasihati ada banyak. Kita boleh minta request, buat proposal, surat, nak pergi jumpa dengan menteri untuk menegur, bagi cadangan, penambahbaikan. Mereka masing-masing pun ada Facebook, dan saya yakin mereka mempunyai pegawai-pegawai yang sangat dedicated, committed menjalankan tugas. Apa sahaja yang kita sampaikan akan tiba ke mereka. Jadi tuan-tuan, peranan nasihat pada hari ini berjalan dengan lancar andai kita menggunakan peluang tersebut. Jangan kita jadi keyboard warrior untuk menyerang dan tak tahu apa-apa, kita berkata perkara yang tak sepatutnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa ayat yang ke-59 ini, yang mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mentaati Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi ada ulama mengatakan bahawa inilah ayat ini mengandungi informasi tentang dalil-dalil hukum syarak yang bermula dengan landasan yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis iaitu sunnah, yang ketiga
ijma', iaitu kesepakatan yang dinyatakan oleh ayat Allah, ulil amri minkum. Maknanya keputusan yang dibuat itu keputusan secara konsensus oleh satu badan. Dan kemudian yang keempat, dalam mazhab Syafi'i menjelaskan perkara yang ditekankan juga dalam ayat kita ini, analogi ataupun kias yang dapat difahami dari perintah Allah. Apa sahaja yang kamu persisihkan itu, maka hendaklah kamu kembali, farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi ini menunjukkan kepada konsep ijma', konsep yang merujuk pada kias, iaitu mengembalikan satu perkara yang tidak ada dalam Quran dan hadis mengikut kepada nilai bandingan yang berlaku. Contohnya pada zaman Nabi kita SAW tidak ada merokok. Dikiaskan dengan apa? Sehingga datang hukum menjadikan ia haram. Pembaziran, kemudaratan contohnya. Arak kiaskan dengan dadah contohnya. Jadi itu maksud farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan keputusan itu dibuat dengan berbagai-bagai pandangan. Kalau dalam Islam dikatakan satu kaedah usuli, kullu ma thabata fi at-tibbi dararuhu thabata fi at-tashri'i tahrimuhu. Semua benda yang ahli saintis ataupun doktor mengesahkan ia mudarat pada kesihatan, maka automatik dia sudut hukum fiqah ia jadi haram. Macam rokok tadi lah tuan-tuan. Tak ada ahli sains, tak ada doktor yang mengatakan ia baik. Semua mengatakan ia mudarat. Budak-budak pun akan cakap rokok ni tak elok tuan-tuan. Ni bukan mengutuk orang yang rokok lah. Berhentilah rokok tuan-tuan. Berhentilah. Buatan ni keji tuan-tuan. Khabith tuan-tuan. Nampak bodoh sangat orang Islam merokok. Vape pun sama lah. Tak payahlah kita. Buktinya kita naik kereta pun kita tak senang nak rokok anak-anak di situ kan. Kalau kita pergi ke masjid, pergi ke tempat orang ramai rokok, kita boleh tak letak atas Quran dan agak-agak? Nak boleh tak kita letak depan kita? Malu kan? Jadi dalam Islam ni ada satu perkara yang disebut fitrah. Fitrah ni adalah satu benda yang Allah beri kepada kita. Jadi tegurlah suami ataupun anak, hentikan, stopkan mereka, nasihat mereka yang baik supaya mereka berhenti. Dan ia pun sokongan kepada company-company yang kebanyakannya adalah company-company milik barat yang punya peranan besar untuk merosakkan dan membom orang Islam. Berhentilah tuan-tuan. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan berbagai bentuk asas foundation dalam kehidupan, yang mana umat Islam ini untuk menangani urusan mereka dalam masalah yang makin berkembang pada hari ini, dengan adanya kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan juga judiciary. Ini perkara yang dapat kita lihat daripada ayat ni tadi. Ketentuan kembali kepada Quran, kepada sunnah, kepada keputusan yang dibuat oleh orang pemimpin orang Islam secara ijma' tadi. Dan yang keempat, perkara yang namanya kias. Kita kiaskan satu perkara itu dengan apa yang terdapat ilahnya dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, sunnah, maka kita terbitkan hukum baru. Maka istidlal, istinbat, ijtihad yang berlaku itu punya asas dalam satu perkara. Kenapa dia buat keputusan seperti itu? Kenapa sebagai contohnya takaful itu dibenarkan? Bila dikaitkan dengan peristiwa pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang yang mendakwa orang mati itu dalam badannya ada cincin emas ditelan olehnya. So boleh tak bedah perut itu untuk keluarkan cincin emas? Jadi pada satu masalah itu dikembangkan sehingga datanglah hukum yang kita lihat hari ini tidak berlaku pada zaman Nabi, tapi ada keputusannya kerana kecerdikan, kebijaksanaan, kematangan umat Islam buat keputusan dalam perkara-perkara yang berlaku. Sebagai contohnya demokrasi. Walaupun demokrasi tidak ada dalam Islam, tapi kalau ia membawa kepada satu kepimpinan, pemilihan orang ramai dan ada peluang untuk Islam mentadbir, ia dibenarkan tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Dan kita menolak. Ini namanya satu benda yang dikiaskan dengan peristiwa-peristiwa berlaku dahulu. Lalu para ulama membuat keputusan berasaskan kepada peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku, yang terdapat dalam Quran juga dalam hadis. Jadi sebahagian daripada ulama memahami bahawa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya kembalikan segala sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, khususnya bila berlaku perselisihan pendapat. Ini dapat dilihat dengan jelas pada maksud ayat Allah, maka jika kamu berbeza pendapat, maka kembalikanlah kepada Quran dan juga hadis. Dan ayat-ayat sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain daripada Rasulullah SAW, iaitu penegasan Nabi tidak diutus kecuali untuk ditaati. Dan kisah ini ada kaitan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi. Saya pernah ceritakan dahulu. Ada seorang munafik bernama Bashar namanya. Beliau bersisir pendapat dengan seorang Yahudi, dan dalam kes itu ternyata Yahudi itu benar. Maka si munafik ini mengajak supaya keputusan itu diputuskan oleh Ka'abul Ashraf. Siapa Ka'abul Ashraf ni tuan-tuan? Ka'abul Ashraf pernah kita bincang dalam yang lalu. Allah menyifatkan sebagai taghut, seorang yang sangat zalim, seorang yang tahu tentang kebenaran Nabi kita tapi menolak.
dan dia sanggup pergi ke Mekah untuk menyatakan sokongannya kepada berhala-berhala yang terdapat di Mekah menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi si munafik bernama Bashar ini berkata bahawa keputusan itu patut diputuskan oleh Ka'bul Ashraf. Sedangkan Yahudi itu berkata, mana boleh, kan ketua tertinggi di Madinah ini adalah Muhammad. Akhirnya keterpaksaan, paksa dan rela, maka dia pergi jumpa dengan Nabi. Dan seperti yang dijangkakan, keputusan itu dibuat menyembelahi si Yahudi. Kita telah bincangkan dalam ayat amanah yang lalu. Dalam ayat berkaitan tanggungjawab menunaikan amanah itu menceritakan bahawa amanah ni patut ditunaikan walaupun kepada orang kafir. Amanah ni wajib dilaksanakan walaupun kepada seorang ahli maksiat. Masalah maksiat itu masalah dia dengan Tuhan, tapi masalah kita dalam perjanjian kita kena tunaikan. Maka Bashar ini akhirnya kalah dalam keputusan yang dibuat oleh Nabi, ternyata menyembelahi Yahudi itu. Maka Bashar yang munafik ini tak setuju, tuan-tuan. Dia keluar menggeromol hati dia, menggerutu hati dia, bungkam benci kepada Nabi SAW. Dia keluar, dia kata pada Yahudi, aku tak puas hati dengan keputusan Nabi. Engkau orang Islam kan? Kenapa kau tak puas hati dengan keputusan Nabi mu? Kata Yahudi itu marah. Tak, aku tak puas hati. Habis kalau begitu kau nak buat engkau Ka'bul Ashraf je, kau nak kena dengan Nabi, nanti orang semua marah kau. Tak apalah, kalau gitu aku pergi pada yang berikutnya lah. Aku pergi kepada Umar. Maka mereka mau pergi ke rumah Umar. Umar keluar rumah pada masa itu. Wahai Umar, Khattab, aku nak minta kamu buat keputusan baru, kerana keputusan yang telah dibuat sebelum ini tak disetujui oleh ini Bashar. Kata Yahudi itu. Siapa yang buat keputusan sebelum ini? Kata Yahudi itu, Rasulullah Muhammad buat keputusan, kau tak terima? Baik, tunggu sekejap, nanti aku masuk dalam rumah. Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah, tuan-tuan. Sayyidina Umar keluar dengan pedangnya, dipenggalnya kepala si munafik itu, tuan-tuan. Terkejut Yahudi itu. Berani kamu ya? Kamu keputusan Nabi aku nak override? Ya betul engkau tahu. Maka Sayyidina Umar mancung kepala si munafik ini, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam hubung kait berkaitan dengan ayat ini adalah menceritakan kepada kita tentang nanti kita akan bincang lagi pada ayat 160 lebih tentang peristiwa yang berlaku itu lebih detail, tentang kisah masalah yang berlaku pada si munafik ini yang meragui dan menolak keputusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Merujuk kepada ayat yang ke-60 pula, bila Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu ma unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kau, wahai Muhammad, memperhatikan orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa diturunkan kepadamu dan kepada apa diturunkan sebelummu, tapi mereka masih dalam ketetapan hukum daripada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan syaitan maksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini dalam perkara yang telah kita bincangkan tadi, bahawa si munafik tidak puas hati dengan keputusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, za'ama ni maknanya menyangka yang dekat dengan satu menyangka yang lebih dekat kepada tidak benar, yang menyangka dekat dengan pembohongan. Jadi tuan-tuan, kalau sebut perkataan za'ama yaz'umu ini mengira, berkira-kira, merasakan, aku sangka. Jadi sangkaan yang belum tentu betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menceritakan pada ayat yang lalu bagaimana sikap yang patut peranan seseorang itu terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Nabi, menasihati pemimpin dan sebagainya. Sekarang Allah menceritakan tentang sifat buruk yang diperagakan, yang ditunjukkan oleh puak-puak munafikun. Dan kuliah-kuliah lalu saya dah ceritakan tentang sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik ni, tuan-tuan, munafik ni secara dasarnya para ulama membahagikan. Contohnya Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan munafik ni ada banyak. Ada munafik akidah, ada munafik dari sudut ibadah, ada munafik dari sudut akhlak. Maka yang bahayalah munafik dari sudut akidah. Itu salah satu sebab mengapa Nabi tidak membunuh puak munafik, supaya yang munafik dari sudut ibadah, yang pemalas itu, yang kecenderungannya masih kepada syahwat dan juga syubhat itu, kecenderungan kepada perkara yang melalaikan syahwat dan juga syubhat, maka ada peluang untuk mereka kembali ke pangkal jalan. Memang ada di kalangan mereka yang akhirnya kembali kepada Islam dan wahasuna Islamuhum, jadi orang baik. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, antara sahabat Nabi pun ada yang pernah murtad, mereka kembali kepada Islam, akhirnya mereka mati syahid. Saya pernah cerita pada tuan-tuan sebelum ni kan. Jadi apatah lagi kalau puak munafik ni kadang-kadang dia membesar dalam keluarga nifak,
maka dia tidak punya pilihan banyak. Dengan sebab lemah lembutnya dan santunnya akhlak Nabi kepada mereka, maka akhirnya mereka kembali kepada jalan. Ada yang betul-betul tegar dalam kesesatan akidah itu juga, namanya dipegang oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Bahkan tuan-tuan, bila nama simpanan itu dipegang oleh Huzaifah yang merupakan sulit Nabi ibaratnya pada zaman kini, memegang nama-nama puak munafiqun, para sahabat begitu besar, seandainya mereka berada dalam lingkungan itu tuan-tuan, bimbang jika nama mereka ada dalam list itu. Tidak kurang daripada 20 orang sahabat Nabi yang besar-besar datang berjumpa dengan Huzaifah dan bertanya, apakah nama saya ada dalam golongan ini wahai Huzaifah? Tuan-tuan, orang beriman cukup bimbang kalau mereka melakukan dosa. Kerana dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang beriman ni melihat dosa ni ibarat gunung besar yang menunggu masa untuk menghempapnya. Tapi si munafik itu melihat dosa yang dilakukan macam lalat hinggap di hidung, ditepis seperti terbang. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ramai sahabat Nabi datang jumpa Huzaifah bin Yaman, tapi Huzaifah memang tidak menceritakan list tersebut. Kecuali Umar bin datang kepadanya bertanya, dia menghormati Umar, lalu dia kata kepada Umar, namamu tidak ada dalam itu wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, namamu tidak ada. Gusarnya orang-orang beriman ini yang teguh imannya, andai mereka termasuk di kalangan pihak puak munafiqun yang Allah nyatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, golongan munafik akan berada di dasar yang paling bawah dan neraka, lebih bawah daripada si kafir, lebih bawah daripada si fasik, lebih bawah daripada si musa yang melakukan maksiat kepada Allah SWT, lebih bawah daripada kumpulan zindiq tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat di sini, ayat ni mengajak Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin untuk memperhatikan bersungguh-sungguh sampai batas perhatian keadaan orang-orang munafik. Apakah engkau wahai Muhammad dan siapa yang mampu melihat, tidak melihat dengan mata kepala mereka? Saya telah bincang kepada tuan-tuan, perkataan ra'a ni merujuk pada ru'yah. Ru'yah ni dua benda, sama ada ru'yah bersifat tabi'iyah, nazariyah, ataupun ru'yah yang bersifat qalbiyah, ma'nawiyah. Kalau saya sebut kepada tuan-tuan, cuba lihat perkara ini, kita tak nampak perkara, lihat mana fikir lah tuan-tuan. Tapi kata cuba lihat buku ini, lihat nampaknya lihat menggunakan mata, ada lihat menggunakan hati. Jadi dalam ayat ini merujuk kepada kedua-dua perkara tersebut. Lihat dari sudut perlakuan dengan sifat pemalas Yahudi, berkira-kiranya puak munafik, pemalasnya dan culasnya, banyak alasannya, itu kamu nampak depan mata kamu sendiri. Dan dalam hati kamu pun terfikir tentang sifat-sifat nifak yang ada dalam diri mereka. Jadi ayat ini mengajak Nabi dan juga kaum muslimin untuk memerhatikan dengan bersungguh-sungguh. Apakah engkau wahai Muhammad dan siapa yang mampu melihat, tidak melihat dengan mata kepala dan mata hati mereka terhadap golongan yang mengaku telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, iaitu Al-Quran. Kerana si munafik ini menjadi sebab turun ayatnya, asalnya daripada ahli kitab, kemudian ditambah juga bahawa mereka mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu Taurat dan juga Injil. Jika kamu belum melihat dan mengetahui, maka kini lihatlah dan ketahuilah agar kamu berhati-hati terhadap mereka. Walau mereka percaya, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka menolakmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keputusan penghakiman yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan berkaitan dengan Bashar dan si Yahudi itu. Iaitulah mereka lebih suka untuk mengambil Tagut. Tagut ni siapa tuan-tuan? Saya dah cerita kuliah yang lalu. Tagut ni salah satu merujuk kepada Ka'bul Ashraf, pemimpin Yahudi yang sangat busuk hati terhadap Islam itu walaupun dia tahu kebenaran. Sesungguhnya sikap mereka itulah yang dipengaruhi syaitan, dan syaitan maksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Seperti yang telah kita bincangkan dalam ayat yang lalu, apakah kau tidak melihat mengandungi makna kehairanan? Ini satu sifat kagum, hairan, pelik, bingung, kesian kepada mereka. Mereka tahu kebenaran tapi kenapa dia tak ikut? Kan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kesian, berpaling daripada tuntunan Allah SWT, daripada bimbingan yang Allah bawakan daripada Al-Quran. Dia sanggup ikut tagut yang tidak boleh beri apa-apa manfaat kepadanya itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Zabuta ke apa mata hati ini? Seumpama seorang yang sudah dilamun cinta, mata hatinya sudah buta, maka dia tak mampu fikir lagi. Orang bercakap pada dia, jangan, orang ni tak sesuai untuk kamu, pelajarannya tidak ada, kehidupannya tak Islamik, latar belakangnya pun kita tak kenal, sembahyang berjemaah pun tak datang, kelulusan pun tak ada. Kamu nak orang ni, dia tetap nak juga. Ini apa punya kebodohan dan kejahilan tuan-tuan. Jadi inilah yang kita kasihani berlaku kepada golongan-golongan tertentu. Dalam konteks ini menceritakan si munafik.
Kamu tahu Nabi dah menang kan? Rasulullah menang dalam banyak perangan. Orang ikutnya semua baik-baik. Kenapa masih kamu ikut orang Yahudi itu? Kenapa kamu masih ikut Abdullah bin Ubay itu? Kamu tak terfikir ke? Jadi tuan-tuan, perkataan tagut yang kita pelajari masa Arab maknanya kala innal insana yatgha ara'ahu istaghna. Tagut dia perkataan tagha, yatgha. Maknanya perkara ni tuan-tuan merujuk kepada melampaui batas. Dia merujuk kepada segala bentuk kebatilan, kejahatan, kezaliman dan berhala-berhala ideologi daripada Islam. Manusia derhaka, siapa saja mengajak kepada kesesatan. Ada yang pendapat bahawa dimasukkan ke sini adalah tokoh Yahudi yang telah kita bincangkan, namanya Ka'bul Ashraf, dan juga pemimpin Yahudi yang lain, yang mana mereka enggan untuk kembali kepada Islam walaupun mereka tahu kebenarannya. Ia disebut dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tetap menolak. Jadi perkataan tagut yang ada pada hari ini, kata Syekhuna Dr. Salam Al-Fatah Al-Khalidi, dia seperti disebut oleh Syekh Qutub contohnya, ia bukan merujuk kepada berhala lagi, tapi merujuk kepada logi, kepada ism, ideologi yang ada pada hari ini, yang menyebabkan manusia mentaati, mematuhi, mengikutinya lebih daripada mengikuti kehendak Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nampaknya setakat ini saja dulu tuan-tuan untuk perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa ya, mulai esok, siapa yang sentiasa berada di top list, saya minta daripada Zahran Travel tolong kenal pasti nama-nama sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mulia yang berada di awal, sentiasa 10 orang. Ada seorang sahabat saya menghadiahkan buku ni untuk mereka. Nanti Zahran Travel akan post kepada peminat-minat yang bertuah ni, yang hadir, yang tak pernah lambat, yang sentiasa hadir, berada bersama kita di awal hingga akhir. Ini ciri-ciri yang akan layak dapat kitab ini. Dan juga insyaAllah mulai minggu depan saya akan buat satu kuis berkaitan dengan surat Nisa ni. Memandangkan banyak perkara yang kita belajar kan, sifat-sifat wanita salihah, perkara-perkara yang tak sepatutnya daripada seorang perempuan. Nanti minggu depan kita nak bagi buku ni pula. Buku apa ni bertajuk Syurgawi Idaman, Melakar Syurgawi Idaman. Satu buku yang menarik. Ni kita nak hadiahkan pada minggu depan. Jadi tuan-tuan siapkan dengan peta minda tuan-tuan, dengan doa tuan-tuan, supaya dapat jawab kuis-kuis yang soalan kuis yang akan kita tanya pada minggu depan insya-Allah. Jadi terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Moga kedatangan kita dinaungi, didoakan, disebut nama kita oleh Allah kepada para malaikat. Dan jangan lupa untuk menggunakan produk Habatus Sauda berjenama Birkah ini, dan ajaklah keluarga kita menggunakannya sebelum mereka sakit ataupun yang sedang sakit. Dengan jaminan Nabi, ia menyembuhkan semua penyakit dengan izin Allah SWT. Jadi mari sama kita menggunakan, tak susah pun tuan-tuan. Ini saya tunjuk sekali lagi bagaimana kaedah penggunaannya. Saya makan lagi sebiji. Saya makan banyak ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kan? Kunyah Alhamdulillah. Sekelap ditekak, tapi kalau dah biasa, enak sebenarnya. Mari gunakan sama tuan. Dan bagi kaum ibu muslimat yang rajin nak berniaga, kami ada sediakan satu pelan menarik untuk kerjasama dengan tuan-tuan. Jom sertai kami dalam pelan perniagaan berasaskan Habatus Sauda Birkah ini yang sangat menarik. InsyaAllah boleh dapatkan dengan menghubungi dan WhatsApp nombor di bawah. WhatsApp nombor di bawah. Terima kasih. Jumpa lagi pada esok insyaAllah. Dan jangan lupa hadiah menarik menanti mereka yang begitu committed. Dan esok juga saya akan ajar tuan-tuan satu doa yang mana sangat penting untuk kita bacakan dalam kunut selain daripada doa yang Nabi SAW ajar, terutamanya pada musim penuh fitnah ni tuan-tuan. Esok saya akan ajar doa ni. Ia daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ada dalam buku ni. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Kita akhiri dengan doa dan juga tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami sekalian, datuk nenek kami, anak-anak kami, pasangan kami, keturunan kami, sekalian orang Islam yang buat baik pada kami, yang punya hak atas kami, sekalian orang Islam yang buat salah pada kami, sekalian pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkan mereka jalan kebenaran, bantulah mereka dengan orang yang ikhlas, yang jujur untuk membantu mereka. Wahai Tuhan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan, bantulah kami untuk mengasihimu, bersyukur padamu, selalu membaiki amal salih kami tanpa henti kepadamu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan semua orang yang telah mendahului kami dalam keimanan kepadamu. Jangan ada sekelumit pun perasaan dengki terhadap orang-orang beriman itu, wahai Tuhan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Farid Misbah, Khadijah Yusof, Gorno Borneo, Mat Yusuf Sulaiman, Fatimah Wati Muhammad, Kamisa Muhammad, Kamisa HMS, Nur Syahada, Sharifah Munira, Ali Yahya, Hamida Haji Saad, Hamida Abdullah, Frida Muhammad, Saadia Zaini, Norinta. Ini terima kasih semua kadang saya dan tuan-tuan ni sana sana. Jangan lupa esok top 10 kita akan dapat hadiah buku. Tolong beritahu pada semua teman-teman kita untuk hadir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.